Shalom jemaat yang kekasih, selamat berjumpa kembali. Minggu ini disebut sebagai Minggu Eksaudi. Eksaudi artinya Tuhan, dengarlah suaraku. Kita sering kekurangan kata-kata dan kita tidak tahu apa yang harus kita katakan dan bagaimana kita harus menanggapi. Keraguan dan pertanyaan-pertanyaan kita, serta ketakutan dan rasa ketidakamanan saat ini kita bawa di hadapan Tuhan. Dengan satu keyakinan bahwa Tuhan Allah mendengar dan memahami kita sekalipun kita dalam keadaan diam. Karena itu marilah saat ini jemaat yang kekasih, kita mau rayakan pelayanannya yang adalah milik kita, yang adalah pekerjaan kita dan tanggung jawab kita di dalam nama Allah Bapa yang menerima kita apa adanya, di dalam nama Allah Anak yang menunjukkan kepada kita bagaimana kita bisa saling berhadapan di dalam kasih, di dalam nama Allah Roh Kudus yang memperkuat kita ketika kekuatan kita memudar. Shalom, liebe Gemeinde. Dieser Sonntag trägt den Namen Exaudi. Bedeutet, höre meine Stimme, Gott. Wie oft fehlen uns Worte und wir wissen nicht, was wir sagen und wie wir reagieren sollen. Unsere Zweifel und Fragen, unsere Ängste und Unsicherheiten bringen wir mit heute und wollen sie vor ihn ausbreiten, im Vertrauen darauf, dass Gott uns hört und versteht, selbst wo wir stumm bleiben. Wir feiern seinen uns geltenden Dienst im Namen Gottes, des Vaters, der uns so annimmt, wie wir sind, im Namen Gottes des Sohnes, der uns zeigt, wie wir in Liebe miteinander umgehen können, im Namen Gottes, des Heiligen Geistes, der uns stärkt, wenn unsere Kräfte schwinden. Amin. Nats pembimbing kita minggu ini dari Yohanes 12 ayat 32. Aku berkata, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Der Wochenspruch aus Johannes 12, Vers 32. Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Nats pembimbing hari ini diambil dari Mazmur 27. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya.
Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah, Tuhan, seruan yang ku sampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan.
Jemaat yang kekasih, mari kita satu berdoa. Wir beten. Ya Tuhan Allah, ajaib berada di dalam terang-Mu. Melalui kemuliaan Putra-Mu, Engkau telah mematahkan perbatasan dari dunia fana dan alam baka, dari sorga dan bumi, dari waktu dan kekekalan. Kami memohon kepadamu, biarlah kami hidup bukan dalam ketidakpastian dan ketidakberdayaan, melainkan oleh Roh-Mu kami akan memperoleh kekuatan. Karena Engkau telah berjanji, Engkau akan menghibur dan menguatkan kami dalam menghadapi segala tantangan, dan Engkau akan membawa kami kemanapun Engkau pergi. Kiranya kami bersama Kristus melompati tembok pemisah dan hidup dari Roh-Nya yang bekerja di dalam kesatuan dengan Roh Kudus dari sekarang sampai kepada kekekalan. Gott, wunderbar, in deinem Licht, durch die Verherrlichung deines Sohnes, hast du die Grenzen von diesseits und jenseits, von Himmel und Erde, von Zeit und Ewigkeit aufgebrochen. Wir bitten dich, lass uns nicht unsicher und hilflos zurück, sondern stärke uns durch den Geist, den du verheißen hast, dass uns in aller Anfechtung tröste und dahin bringe, wohin du uns vorangegangen bist. Lass uns mit Christus trennende Mauern überspringen und aus seinem Geist leben, der mit dir in der Einheit des Heiligen Geistes es wirkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Jeremia 31, Vers 31 bis 34. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Mein Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will, nach der Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner der anderen noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie sollen mich alle anerkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihre Missetat vergeben und ihre Sünde nimmermehr gedenken. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Banyak orang Kristen berkata, saya tidak tahu firman Tuhan. Jangan takut, jangan malu. Kalau kita tidak paham firman Tuhan atau tidak hafal ayat-ayat di dalam Alkitab. Firman Tuhan hari ini dalam Yeremia 31 ayat 33 berkata, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tuhan Allah berkata kepada bangsa Israel bahwa Dia sendiri yang akan menaruh Taurat kepada umatnya.
Di mana Allah menaruh Taurat itu? Apakah Allah menaruh firman-Nya pada tulisan di batu-batu, di gua-gua, atau di tulisan kitab-kitab? Ternyata tidak. Allah menaruh firman-Nya dalam batin umat-Nya. Dalam batin artinya dalam sanubari yang dalam jiwa yang tidak bisa diambil, tidak bisa dicuri orang lain. Firman Tuhan itu menyatu dalam jiwa umat Israel. Jadi walaupun umatnya tidak menghafal Taurat, tapi mereka tahu persis apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, apa yang baik dan tidak baik. Karena batin berbicara pada mereka. Dalam Yohanes 1 ayat 14 di situ dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman Allah yang tercatat dalam kitab Taurat, yang ditaruh dalam jiwa umatnya itu, sekarang telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus itu tinggal di dalam kita melalui Roh Kudus. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita, jemaatnya, kepunyaannya. Jadi sekarang kita semua tahu tentang Allah karena dan oleh Yesus Kristus. Walaupun kita bukan teolog atau ahli tentang Tuhan, walaupun kita tidak hafal ayat-ayat Alkitab, tapi kita mengenal firman karena Yesus hidup di dalam diri kita. Nah, karena Yesus hidup dalam diri kita, maka Yesus melalui Roh-Nya memerintah atas kita. Yesus melalui Roh-Nya menganugerahkan hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya. Saudara-saudariku yang kekasih, sekarang kita telah tahu tentang firman Tuhan, walaupun kita tidak menghafal ayat-ayat Alkitab. Tapi kita tidak boleh pasif, apalagi masa bodoh. Misalnya, kita tidak perlu berusaha karena kita pikir toh Roh Kudus akan bekerja dengan sendirinya. Dalam Yeremia 31 ayat 34 pembacaan kita, di situ firman Tuhan berkata, "Kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Kenalilah Tuhan. Artinya, kita juga mesti berusaha memahami, mengenal siapa Tuhan. Yang dimaksud memahami dan mengenal siapa Tuhan adalah kita mesti berupaya memahami dan mengenal apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Mungkin kita bertanya, dari mana saya bisa memahami kehendak Allah? Pembacaan firman kita hari ini mengatakan Allah menaruh Taurat dalam batin umatnya. Batin atau hati sanubari selalu mengatakan atau mengingatkan kepada kita mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Walaupun kita tidak membaca, kita tidak menghafal Alkitab. Mana kehendak Allah, mana bukan kehendak Allah. Jadi secara alamiah manusia tahu
apa itu dosa dan apa yang bukan dosa. Karena manusia dilengkapi dengan batin atau hati nurani. Batin dan hati nurani inilah yang selalu berbisik, yang selalu mengingatkan bahwa ini baik, itu baik, ini kehendak Allah, itu bukan kehendak Allah. Jika kita patuh dan setia mengikuti kehendaknya melalui bisikan batin, maka Tuhan Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita dan Dia tidak akan mengingat-ingat dosa kita yang banyak sekali yang kita telah buat di masa lampau. Jika kita patuh, kita setia mengikuti kehendaknya, maka berapapun besar dosa yang kita buat, yang Anda buat, akan diampuni oleh Allah. Sungguh pun dosa Anda, dosa kita di masa lampau sangat-sangat memalukan, sangat besar. Tapi Tuhan Allah kita, Tuhan Allah pengampun, Dia akan menerima engkau, Dia akan mengampuni engkau dan tidak akan mengingat-ingat dosa-dosamu yang besar di masa lampau. Firman Tuhan dalam Yesaya 1 ayat 18 berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Orang yang berdosa adalah orang yang hutangnya banyak, yang tidak mampu dia membayarnya. Tapi ketika kita mengenal Allah dan ketika kita teguh setia melakukan kehendaknya, maka berapapun besarnya hutangmu akan diputihkan, akan diampuni. Siapa yang memutihkan dosa kita, saudara-saudariku? Siapa yang memutihkan dosamu? Dialah Yesus Kristus yang mati di kayu salib, tapi bangkit. Hutangmu telah ditebus dengan darahnya di atas kayu salib. Sehingga sekarang kita diterima sebagai anak-anaknya, anak-anak Allah. Saudara-saudariku yang kekasih, Anda dan saya telah diampuni. Hutang kita telah ditebus oleh Yesus Kristus dengan darahnya yang kudus. Sekarang, apa yang mesti kita perbuat terhadap orang-orang yang telah menyakiti kita dan yang telah mengkhianati kita? Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 14 dan 15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampunimu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kita telah diampuni oleh Allah. Maka itu kita juga mesti mengampuni orang yang telah berbuat salah, bahkan berkhianat kepada kita. Karena itu, saling mengampunilah, saudara-saudariku semua. Maka Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus akan mengampunimu dan tidak akan mengingat kesalahanmu di masa yang lampau. Terpujilah Kristus, Tuhan Allah, pengampun, pengasih, dan penyayang. Liebe Gemeinde, Gottes Wort entnommen aus Jeremia 31, Vers 33 besagt, das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein, und ich
will ihr Gott sein. Gott hat zum Volk Israel verkündet, dass er selbst das Gesetz in sie gesetzt hat. Das bedeutet, dass Gott sein Wort in ihre Seele gelegt hat. Das heißt, auch wenn sein Volk das Gesetz nicht in- und auswendig kennt, so weiß es doch, was es darf und was nicht, was gut und was nicht gut ist. Denn Herz und Sinn sprechen dies aus. Im Johannes Kapitel 1, Vers 14 steht geschrieben, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, und eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Dieses Wort Gottes, welches in der Tora geschrieben steht und in die Seelen seines Volkes gelegt wurde, war Mensch geworden in Jesus Christus. Und jetzt, wo Jesus in uns wohnt, so herrscht Jesus durch seinen Geist über uns. Jesus führt unser Leben nach seinem Willen. Auch wenn wir die Bibel nicht in ihrer Gesamtheit kennen. Jesus lebt trotzdem in uns und führt uns in unseren Taten. Jesus tut aber viel mehr als nur die führende Kraft über das, was erlaubt und nicht erlaubt ist, zu sein. Viel mehr vergibt er unsere Sünde. Liebe Gemeinde, wir alle sind vergeben. Unsere Schuld wurde durch Jesus Christi Blut erlöst. Und nun, was tun wir denn Menschen, die uns verletzt und verraten haben? In Matthäus 6, Verse 14 und 15 spricht Jesus, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Gott hat uns bereits durch Jesus Christus Vergebung geschenkt. Deswegen müssen wir diejenigen auch vergeben, die uns Schlechtes angetan haben. Lass uns einander vergeben, so wie Gott in Jesus Christus uns vergeben hat. Gepriesen sei Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Christus Jesus. Der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.
bersama dengan seluruh orang-orang percaya di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman sesuai pengakuan iman rasuli. Gemeinsam mit allen Christen auf ganzer Welt bekennen wir unser Glaube nach apostolischem Glaubensbekenntnis. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang kekasih, kita naikkan doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Wir beten. Kami bersyukur untuk ibadah saat ini dan untuk firman-Mu. Kami bersyukur bersama saudara-saudari kami yang berhari ulang tahun di minggu ini. Berkatilah tahun kehidupan mereka yang baru. Berkatilah kehidupan yang ada di depan mereka. Sehat-sehatkan serta berikan mereka sukacita dari Engkau. Berkati kehidupan kami jemaat-Mu dalam aktivitas sehari-hari, dalam tugas dan perjuangan kami. Anugerahkan kami kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan kegembiraan dalam situasi saat ini. Wir bitten dich dein Erscheinen, wo du fern zu sein scheinst, bei denen, die vereinsamen und verdämmern in Krankenhäusern und Pflegeheimen, die sich vergessen fühlen, die Zuneigung vermissen und nicht mehr an deine und unsere Nähe glauben können. Kami berdoa untuk semua orang-orang yang kesepian karena mereka tidak diperhatikan. Juga kami berdoa untuk mereka yang menganggap diri mereka kecil dan miskin karena mereka disalahpahami dan tidak dimengerti oleh orang lain. Berikanlah mereka kepastian bahwa kasih sayang ada di dalam Engkau, yaitu kasih sayang yang sejati. Wir beten in diesen Wochen für alle, die durch die Corona-Krise besonders betroffen und beansprucht sind. Für sogenannte Risikogruppen, für Mediziner und Pflegekräfte, für Betreuer von alten Menschen und Behinderten. Wir danken für die Einsatzbereitschaft, die sich in vielen Bereichen zeigt. In der Versorgung, in den Nachbarschaften, für die geweckte Fantasie Hilfe zu bieten. Wir danken für Rücksicht, Verantwortung und Achtsamkeit im öffentlichen Leben, für maßvolle Entscheidungen in der Politik. Wir danken mit allen Genesenden. Wir gedenken alle Verstorbene und derer, die sie trauen. Kami berdoa untuk orang-orang yang merasa tugas-tugas dalam hidup mereka tidak berkembang, khusus untuk anak-anak yang takut menghadapi pelajaran di sekolah, padahal itu adalah kebutuhan masa depan mereka. Bagi mahasiswa yang kehilangan semangat untuk berjuang dan belajar, bagi orang tua yang khawatir terhadap masa depan anak-anak mereka. Kami berdoa
bagi jemaat yang sedang bergumul sakit, yang menanti berharap untuk satu kesembuhan. Berilah mereka semangat Roh-Mu, dan bantulah mereka dari kegusaran dan dari beban penderitaan mereka. Juga kami berdoa bagi jemaat yang sedang bersedih hati karena kehilangan kekasih hati mereka. Tuhan menghibur dan menguatkan mereka. Kami sungguh percaya bahwa hanya di dalam-Mu ada kekuatan dan penghiburan yang sejati. Wir bitten dich dein Erscheinen, wo du zu fehlen scheinst, bei denen derer Lebensperspektiven bedroht sind, bei denen die kalt und leer geworden sind und verschlossen in ihren engen Kreisen, bei denen die nur noch weg wollen und nicht wissen, wohin, bei denen die Angst haben vor der Zukunft. Erbarme dich, Gott. Wir bitten für alle Menschen, die unter Krieg und Folter, Hunger und Elend leiden, für alle, die keine Stimme haben, für alle, deren Schicksal niemand interessiert. Schenke ihnen den Beistand deines Geistes. Tuhan, dengarlah doa-doa kami. Sempurnakanlah syafaat kami. Kami berdoa di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang bangkit, yang hidup, Juru Selamat kami. Gemeinsam beten wir das Vaterunser. Bersama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah memancarkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.